Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Ayat yang ke-11 dah. Hari ni kita perhabis ayat 11 hingga 22. 12 ayat. Macam biasalah pakat baca dulu. Innal ladzina amanu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Zul arsyil hamid. Majid. Zul arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadisul junud. Fir'auna wa Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid. Fi lawhin mahfuz. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Cukuplah. Habislah semua 22 ayat. Cuma nak sebut sebagai benda orang panggil tips lah. Dalam kita baca Quran ni, baru ni kita dengar dah baru ni huruf qalqalah lah. Tapi hari ni huruf ra kan. Huruf ra ni benda yang perlu kita jaga ialah tebal dan nipis, itulah saja. Jadi sini ni salah satu daripada huruf ra yang nipis. Macam mana kita nak tahu nipisnya? Apabila kita wakaf. Apabila kita wasal, kita pergi duduk dia jadi tebal. Ni huruf ra ni. Kalau kita nak sambung dia. Kabiru inna. Kata kalau kita nak sambung. Dzalikal fawzul kabiru inna. Maksud kata ru tu dia kena tebal. Tapi kalau kita wakaf, dzalikal fawzul kabir, dia jadi nipis. Tepas apa? Mudah je nak ingatnya. Ra tebal, ha hidup, bagi atas dengan bagi depan.
Bagi bawah nipis. Kalau hok mati, enjok tengok hok belakang dia. Maknanya baris huruf sebelum dia, sebelum pada ra. Gapo dia baris dia? Ya dah. Ya mati, baris mati tak boleh buat kira. Gustasa lagi jumpalah bo. Bo baris gapo ni? Baris bawah. Kerana bo baris bawah, kalau kita nak berhenti tempat ra, kena berhenti dengan cara nipis. Kalau bo tu baris atas, dia jadi tebal. Misalnya Allahu Akbar, ra tebal. Macam hak ni, Dalikal Fawzul Kabir. Nipis. Tebal nipis nak buat lagu mana? Bukan boleh hukum kayu pembaris dengan tali eci dah. Bunyi tebal, bunyi nipis ni kita boleh dengar telinga. Baik. Cara nak tebal lagu mana? Cara tebal dia mulut dia kena bulat. Cara nak nipis mulut kena lepeh, kena sengih baru jadi. Nah, misalnya kalau nak suruh nipis hak ni, Dalikal Fawzul Kabir. Sengih sikit. Nipis selalu kalau sengih. Boleh balik. Boleh, tak apa. Gahang gosi pun jadi orang duk gahang gosi melanang ngaji boleh. Tapi memang sedap. Nak sebut sedap ada gigi lah dah. Huruf sing je korang jadinya kalau tak ada gigi ni. Baik, jadi ingat dah kena sengih. Zalikal Fawzul Kabir. Kalau buat bulat mulut kabir. Tebal lalu. Cuba masa kita kata Allahu Akbar. Ni nak tebal. Allahu Akbar. Bila bulat dia tebal. Ri. Tidak bunyi nipis kan? Ri. Sama-sama. Kalau kita buat bulat baris bawah pun, dia jadi tebal. Zalikal Fawzul Kabir. Tebal. Salah. Kabir. Salah tu. Naknya kabir. Tapi salah ni tidaklah jadi khabar semayang. Lagi pula tidak tehoh dah. Lepas tu pula bacaan dia betul, cuma tajwid yang tak betul. Faham situ dah? Baik, kita tengoklah terjemahan dia daripada ayat sebelah tadi sampai ke ayat 22. Innal ladina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Apa dia maknanya? Tuhan kata sesungguhnya orang-orang yang beriman, beriman, akidah dia betul, tapi tidak ngerok dengan beriman saja. Wa amilus solihat, kena buat amal dengan amalan yang soleh. Setiap kali kita jumpa dalam Quran, dia tidak akan berhenti innal ladzina amanu, dia tak berhenti beri sekat tidak. Dia kena lacar sikit lagi wa amilus solihat. Tidak gitu kan ni? Maknanya tidak ngerok. Kalau kata amantu billah, aku beriman dengan Allah dah, aku orang Islam, aku orang beriman, tapi tanggungjawab sebagai orang Islam, amalan tak buat, itu tak jadi. Dia proses seorang. Orang yang kata dia beriman, tapi kalau dia tak buat amal soleh, orang ni dia proses seorang dia. Baik. Apa yang Tuhan kata tadi? Dia kata sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, lahum jannatun, mereka akan beroleh syurga. Dan lepas-lepas dah acak kali dah kita duk dengar gapo syurga, dah ambo tunjuk dah dengan gambaran yang orang buat dengan videonya, nikmat dengan mahliga yang indah, ia comel dengan ia tak boleh bayar. Cuma yang orang buat bayangnya itu dia khoyal aja. Kita kelih hok bayangnya pun berasa gerah dah dengar dah. Sedangkan Nabi sebut mala ainur ra'at, matamu tak pergi tengok lagi belah mana syurga. Wala udhunun sami'at, dan telingamu tak pernah dengar lagi lagu mana indahnya bunyi-bunyian dalam syurga, muzik dia. Wala khatra ala qalbi bashar, dan hati bayangnya tidak boleh kita gambar dan tidak pernah terfikir di hati manusia. Pas lagu mana benda? Nanti tengok. Jadi alangkah ruginya kalau kita hidup duk gomo dunia, parah hok Tuhan cedas sana nu tak leh. Tak tahulah belah mana. Nak saudara royak cerdik setara mana kalau tak leh syurga bodoh. Betul tak?
Kita duduk atas dunia ni setara mana sangat kak. Makan kenyang. Duduk sementara ngatuk. Nak tidur, letih, lenguh. Lagi kalau dia tua, tak ada dah. Habis gas dah kata dah. Tapi dari syurga dah. Dari syurga lah kehidupan yang tidak tidur. Ni boleh. Disebut dah baru ni. Beberapa perkara yang tak ada dari syurga. Antaranya tidur. Kita tak tidur. Apa yang kita tidur? Kita letih, ngatuk. Dari syurga tak ada letih, tak ada ngatuk. Tidur hanya baring-baring, seronok-seronok. Disediakan dengan katilnya, disebut dengan kursi-kursi yang panjang disebut. Dah. Dari syurga untuk berseronok. Mata tak ngatuk, tapi segar. Makan tak kenyang, sedap semua makan. Belah warian tu sebaku kita kata tak. Musangking belah makan. Tak ada gapo makan, tak ada skop, tak ada gapo. Lepas tu kalau setara ni punya benda kan. Tiba-tiba kita tak si lagi duk gomo atas dunia ni. Dia sebut dunia ni mataul ghurur. Mata benda, segala benda ni gurur. Gapo dia gurur? Tipu daya. Tu yang sebut. Hak mu duduk bahasa dengan dunia dia mataul ghurur je. Benda tipu daya. Tak tipu daya guna lagi. Tebang makan banyak musangking jadi darah tinggi dah. Cima ni. Nipu belaka dia tu. Tu yang dia sendiri kata. Tu yang punya bumi. Tu yang kata mataul ghurur. Mata benda yang mu duduk gomo tu benda yang menipu kamu saja. Nampak situ tak? Baik dia sebut sini syurga hasil daripada berimeh amal soleh. Tu je anak koci dia, bukan payah sangat. Berimeh amal soleh. Ni kita dah buat amal soleh lah ni. Kita pajang diri kita antara ngorik ngesah sementara. Gapo? Nak ambil pahala. Malaikat akan catat. Banyak disebut kalau dalam majlis begini sehingga malaikat merendahkan sayapnya duduk bersama-sama dengan kita. Syurga daripada kata tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya beberapa sungai. Anhar ni kata jamak, nahrun tu sebuti sungai. Di bahasa Arab dia plural, kalau bahasa Inggeris kata-kata nama dia berubah daripada kata asal. Kalau orang putih dia tambah s je. Betul tak? Wali kerti ngajari Inggeris dulu dah. Kalau sebuti book dia panggil book. Kalau banyak pandai ada s books. Orang Arab dia pelik. Nahrun, so bila banyak anhar. Kata yang lain suku pasar pula. Hak tu ya pakat tak sengaja Arab bagai payah. Anhar. Jadi dia kata bukan anak sungai. Anak sungai mengalir bawah rumah kita. Cuba bayang. Kalau sungai hak keruh ni pun kita tengok orang bisa buat rumah-rumah istana so mengalir air sungai bawah. Air sungai keruh ni je. Ni dah sungai daripada susu, sungai daripada madu. Sungai daripada air ni. Tak. Lepas tu pula sungai pula dia lalu bukan lalu kok selit, bukan lalu kok tanah, lalu di atas permata. Cuba bayang. Pasir tu super permata hak bucik hak 80,000 sebuti tu. Atu depan rumah kita. Hak sungai nak lalu, air pula jernih molek. Bukan lalu kok selut, lalu kok mata. Apa bahasa lagu mana? Ini orang panggil motivasi. Bapa kokoh ni. Motivasi yang Tuhan nak suruh kita gerak. Pas kalau mu geram buat ke mana? Buat amal saleh. Itu jawab dia. Tu pok ustaz, pok pun tak apa. Tahan keping. Duk panggil orang duk liar tengah-tengah jalan tu kan. Boleh buat amal saleh buat apa? Mula ni mu nak hiburan kan. Mu nak pergi danduk, mu nak pergi disco. Tidak mu nak benda suka. Baik, benda suka ni sementara. Mu ambil benda suka hak sungguh. Lepas mu mati ni benda suka hak pas bila-bila. Tak sih lagu tu. Tapi benda ni tak nampak. Pasal apa? Iblis mari duduk tayang depan. Kecik entipu di iblis lah kita ni tak. Sehingga kita tak jumpa cari jalan yang sebenar. Dan Tuhan sebut bila boleh syurga, dia janji dengan syurga air sungai lalu bawah rumah kita tu, zalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Ni hak benih sengatinya. Mu tak sedar ayat berjaya lah, mu jaya dalam hidup dengan kelulusan tinggi, dengan pakak besar, dengan pengaruh kekuasa politik. Pengaruh yang ramai, kuasa politik yang kuat, tapi hak tu bukan kemenangan yang sengoti, bukan kejayaan.
Faman zuhziha 'anil nar, Tuhan kata dalam ayat lain, siapa dia berjaya selamat daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia pula dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, itulah sebenar-benarnya berjaya. Nah. Lah ni tak boleh kata berjaya lagi. Berjaya ke hidup kita tak boleh kata lagi. Berjaya sekat duduk dunia. Pasal apa? Besok pas semua pas boleh kerja, makan gaji, ada pecing tak? Berjaya tak berjaya? Berjaya. Anak-anak pun berjaya. Dah. Boleh makan, boleh minum. Tapi bukan berjaya seperti sebab Tuhan kata bila orang zuhziha 'anil nar, dia selamat daripada neraka, masuk syurga, faqad faz. Inilah kemenangan, orang panggil kejayaan, yes ngerti. Situ dah. Ni bahagian tahu belaka dah, cuma disebut juga acak-acak kali ni sebenarnya. Spesies manusia. Kalau kita tengok Quran pun nyebut juga dah bagai tulah. Pasal apa? Perut pedas manusia ni jenis tak lekat injak. Jino semua tacung culah. Jino semua tacung culah. Jidok kata kau orang cakap kita dah. Betul tak? Ketika mari nak jinak sebentar. Dan mari nak segangi jadi culah pula. Kau mana balik dah? Orang jangan kata kau orang kata kita. Kita duduk menengumbuh tangan tadai. Aku ni perangai wuduh sungguh. Tika baik-baik, nanti kemari perangai wuduh jadi toksi pula dah. Jadi huraian tadi iaitu dia kata beriman dengan iman yang sempurna. Maksudnya bukan hanya percaya dengan segala yang perlu dipercayai dengan rukun iman, tetapi ia juga bermaksud meninggalkan perkara syirik dan mungkar. Tu baru orang beriman. Kalau bunyi mana syirik, oi jangan kita main slow lah. Tak. Orang kata molek ni amal lagi ni. Mari kita pakat di kubur belakang jumpa ngau kubur tu wali keramat ke apa gini. Ada ulama kata syirik, amal tak sih lah kata. Syirik apanya orang kata boleh belakang. Tak sih bahasa barang orang kata boleh belakang. Bila ada ulama kata syirik, kita gemlah ni. Takut salah betul alih kata syirik. Tu bagaimana? Ya kita duduk tebang berani juga. Benda tak boleh nak main tokan nyawa orang panggil. Tak boleh nak main nego dengan barang syirik. Benda mungkar boleh kira. Benda syirik jangan tebang. Kalau orang yang jenis orang panggil hati budi jilo, benda mungkar pun tak sih, dosa kecil pun tak sih. Jadi kita boleh test kita ni. Setahu mana bateri ada dalam tubuh kita ni. Rok ke tak kita nak bawa body kita. Kalau tengok benda mungkar berasa lagu mana. Kalau kita berasa ngetak bulu tu ada email. Orang yang ngetak bulu, yang orang yang email yang kuat sungguh kan, kalau bateri banyak sungguh kan, sensitif dia. Kalau benda makruh dia tak apa nak dah. Nampak tak? Sebab dia tahu benda makruh ni walaupun Tuhan tidak bui dosa, tapi Tuhan tak kena. Iman itu pula dilengkapi dengan amalan soleh macam ayat tadi lah. Tak boleh kita nak mengaku saja, nak berasa perasan, kita beriman, kuat iman, tapi buat amal malah. Amalan yang soleh adalah amalan yang sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan amalan bid'ah. Itu yang kita kata. Dia kata bukan amalan bid'ah. Jadi amalan bid'ah ni amalan reko. Sebab tu lama duk sebut semua. Jangan cuba, jangan mudah kita nak meleting. Kalau orang kata ada ulama kata amalan ni bid'ah. Kita tidak kata, kita kata. Kita kata Imam Syafi'i kata bid'ah. Imam Nawawi kata bid'ah. Dia kata cara kok dia bid'ah kok orang. Tidak, kawan sia ke demo. Sebab Nabi orang panggil banyak benar nah hadis Nabi sebut. Ala wa iyyakum muhdatsatul umur. Awas Nabi kata jaga-jaga barang reka. Apa Nabi pesan gitu mu? Sebab Nabi tahu umat dia akhir zaman ni cara kuduk reka wa amal ibadat ia tidak berpada dengan hak aku beri. Ni bulan-bulan Maulud ni kak macam-macam dah. Sandar ke Nabi. Dia tidak baca hadis. Nabi buat ke lagu tu. Sahabat buat ke dak lagu tu. Sayang ke Nabi betul. Memang suruh kasih ke Nabi. Baik. Sayang ke Nabi lagu mana? Tu sunnah dia. Tak. Kalau kita kecil panjang lebih banyak kita buat hak Nabi tak suruh. Padahal nanti tanya, salah kau? Dia tanya kita kelik. Orang kata, tidak nak kecil salah tak salah. Orang nak tanya, Nabi tak suruh lagu tu. Nabi sungguh kalau mu sayang kat ku, ikut sunnah aku. Ngaji hadis aku betul-betul, gapo amalan hak aku suruh, gapo amalan hak sahabat aku buat, buat lagu tu. Tak payah nak reka muka lain dah. Kalau reka dia panggil bid'ah. Bukan amalan khurafat. Ni khurafat ni dia terajuk lah pula. Lebih pada bid'ah lah pula. Mereka akan memasuki syurga dengan rahmat Allah. Kena ingat, syurga yang dibayangkan dengan tamai mata air yang mengalir, yang menjadi idaman manusia,
yang diberikan kepada manusia yang berjaya dalam menjalani kehidupan yang baik semasa dunia. Rupa-rupa di dunia ni orang panggil pentas cubaan, peperiksaan, ujian. Berjaya sini hasilnya boleh tengok kemudian hari. Jadi kita duk tengok periksa lah ni. Dalam menghadapi ujian, melekat kiri tangan ni duk kelis semua bergapo kita petak, gapo kita raba, gapo kita kecek. Dia akan ambil, dia akan kupuk, esok dia akan timbang. Situlah kita akan berasa menyesal yang tak sudah-sudah. Apabila surat amalan diterima dengan tangan kanan, Allah berjayanya kita. Tapi kalau surat amalan waman utiya kitabahu wara'ahu, orang yang terima surat amalan bukan dengan tangan, ikut belakang nak terima. Fayad'u subura, maka dia akan merintih celakanya aku. Dia tak esok bila orang yang terima surat amalan di belakang kan, dia tidak akan marah kat orang, dia marah ke diri dia. Celakanya aku hidup atas dunia. Masa aku hidup atas dunia tak dengar kata orang royak agama lagu ni kita nak tembak lagu lain. Orang kata tak baik kita tak hirau. Orang kata syirik kita tak hirau. Dah. Jawab dia celaka. Fayad'u subura, maka mereka akan merintih ya subur, ya subur, subur. Celaka hidup aku. Dah. Okey. Itulah kejayaan besar dalam siri kehidupan manusia. Kemudian ayat yang kedua lah. Bila Tuhan royak lagu tu, dia cerita dah orang-orang pok-pok minggu lepas. Hak dia marah sangat ashabul ukhdud, hak jahat, menyekrenak kepada orang berimeh. Lepas tu ayat yang ke-11 ni dia royak cerita orang berimeh pula, orang yang patuh kepada dia. Ayat 12 ni dia nak royak Tuhan ni setara mana dia, inna batsha rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Tuhanmu amatlah berat. Kalau syurga tu mu tak boleh bayar setara mana nikmat, maka neraka juga mu tak boleh bayar setara mana dahsyatnya. Kalimah inna batsha bererti memegang sesuatu dengan kuat sampai tidak boleh dilepas dari pegangan tersebut, kerana daya pegangan lagi kuat dari daya yang melucutkannya. Tuhan guna batsha rabbika, pegangi, genggame Tuhanmu. Kalau dia genggam sungguh genggam tak lepas. Macam-macam orang panggil sirah, macam-macam bahasa. Tuhan nak suruh kita faham, nak gambarkan sifat dia. Inna batsha rabbika, sesungguhnya genggame Tuhanmu, dia genggam sungguh-sungguh, dia kata. Dalam ayat ini Allah ingin memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya genggaman Allah sangatlah hebat. Dan kalau Allah yang genggam orang-orang kafir di dalam azabnya, mereka tidak dapat terlepas sampai bila-bila. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, sesungguhnya dialah yang menciptakan pada mulanya dan yang mengembalikannya hidup semula sesudah mati. Gapo dia nak royak? Dialah yang menciptakan manusia pada awalnya, dan dialah juga yang akan mengulangi penciptaan mereka kembali. Kita pun tak tahu, kita tak ada lagu mana. Siapa dia ingat ketika kita tak ada? Ni ingat mana kita tak ada? Kok dalam kandungan kita tak ingat dah. Kita tak ada mula. Wa kuntum amwatam, tak ada mula. Fa ahyakum, Tuhan kata aku hidupmu. Thumma yumitukum, aku mati pula mu. Thumma ilaihi turja'un, lepas aku summa yuhyikum, kemudian aku hidup balik. Thumma ilaihi turja'un, dan kita akan klik ke dia semula pula. Baik. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberitahu bahawa ashabul ukhdud, cerita minggu lepas, ingat lagi dah? Mungkin dia menyangka bahawa orang mukmin yang diseksa itu mati dan tiada kehidupan selepasnya. Namun hakikatnya mereka semua akan dibangkitkan di alam akhirat nanti. Kehidupan dunia ini bukanlah episod akhir dalam kehidupan manusia, tetapi akan ada kehidupan di akhirat kelak. Ini akidah kita orang Islam, orang mukmin. Akidah setengah agama, kalau tidak silap agama Buddha, dia panggil apa dia panggil ni? Jenis bahasa mati hidup kelik. Ruh hak mati ni masuk dalam ruh. Jadi dia kira musim gini semua. Tak ada akhirat bagi dia, dunia ni ada semua. Okay? Dia kata kita ni kalau kita duduk ni buat jahat kat orang, tu duduk kecek dengan Cina-Cina, apa ni akidah dia. Bila kita buat jahat, bila kita mati, Tuhan akan masuk ruh kita ni, duduk dalam kandungan baru, kita tubik celaka, jadi sesak, jadi tengaji tak pandai, jadi bodoh.
Lepas tu kalau kita nak baiki pula, kita pun kena buat baik pula, jadi orang jauh, lepas tu masuk dalam kandungan pula jadi orang molek. Dia panggil sistem apa dia? Karma ke apa dia panggil. Dia ni pusing yang lagu tu. Kita orang Islam tak. Kita sekali ya. Nama apa dia panggil? Hari akhirat, hari penghabisan, hari kesudahan. Tak. Jadi kesudahan dan penderitaan, dizalimi, ditindah dan dibunuh semasa hidup di dunia ni. Supaya pokok kena di ashabul hudud baru ni. Hanyalah sementara dan sebagai ujian sahaja. Sebab tu orang Palestin berani. Kalau tengok budak-budak dia berani. Dia lalu. Pasal bagi dia kan dia dibesarkan bukan supaya kita dalam kesenangan. Dia dibesarkan dalam kepayahan. Kita dah dengar kat tu. Pok saudara ambo dia pergi mula. Orang pakat using belakang. Doktor. Dia pergi lawak misi doktor perubatan. Dia pergi sana, dia minta pergi mana. Dia jumpa orang Palestin, dia tengok lah. Budak-budak tu macam pelik semua, dia kata dibesarkan dalam orang panggil asap peluru. Berani, tak ada takut sikit habuk. Tentera Israel berdiri, dia pekong anak batu. Berani nak royak. Pasal apa? Dia ditani dengan pemahaman jak budak lagi, hidup ni sementara. Mati ni bukan mati raib, tapi mati kita ni akan dibalah dengan syurga. Dia boleh dia anak-anak dia jadi lagu tu. Kalau mereka sebab gay ni ya, sebab terkepit hidup sebab kita ni duduk sibuk senang, kita dah ajar anak jak kecil lagi panas sikit tak boleh dah. Tak ada piti sikit, susah sikit tak boleh. Dulu kan beza dengan budak lah ni. Nak pergi sekolah kasar ni tunjang kaki lah hamba dulu. Jauh lagi rumah ni kok ni. Jalan nyok kok pari air. Budak lah ni kalau tak atang dengan basikal tak sih dah. Betul tak? Jangan tengok orang di sekolah dengan basikal ni, orang kapun ni. Atang dengan kereta. Betul tak? Ajar mudah. Tapi orang-orang yang diajar dengan kepayahan supaya orang-orang Palestin tu kan. Hakikat kehidupan dunia akhirat tu dia tani jak budak lagi. Bila kita mati dengan amalan soleh, dia kata mereka akan mendapat kehidupan yang kekal abadi dengan kenikmatan yang tiada bandingannya. Dan mereka yang kafir yang menindas dan membunuh umat Islam, mereka juga akan dibangkitkan dan akan dibalas dengan azab. Mereka akan diadili dengan adil dan akan mendapat balasan yang setimpal. Keadilan Allah pasti akan ditegakkan. Di sini. Boleh faham tak? Kena cepat sikit menggoi isu. Kau apa pula ni isu? 5 minit. Tak ada apa. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dia nak ayat gua. Allah itu bersifat Al-Ghafur, iaitu Maha Pengampun. Oleh itu walaupun orang kafir telah menindas dan membunuh orang-orang mukmin di dunia ini seperti ashabul ukhdud, tetapi kalau mereka bertaubat sebelum mati, tidak mustahil Allah akan menerima taubat mereka. Tengok ni. Jangan syirik so. Tuhan royak dah. Sebut saja kalau mu nak minta ampun dengan aku cari keampunannya sebab diri aku sendiri. Tuhan sebut nama Al-Ghafur. Dalam bahasa Arab dia dua. Kalau sebut Al-Ghafir, pengampun. Al-Ghafur, sungguh-sungguh pengampun. Maha pengampun. Dia panggil sirah mubalaghah dalam kaedah bahasa. Al-Ghafur, sungguh-sungguh mengampun. Sebab apa? Siapa dia kata jahat setahu mana ashabul ukhdud, tapi kalau dia nak patah balik, pintu taubat sentiasa terbuka. Ini nak ayat tu. Bagi orang-orang mukmin yang mengalami kesusahan dalam dunia ini ada nilainya kalau mereka bersabar atas kesusahan dan kezaliman yang menimpa mereka. Ia akan menjadi sebab untuk mereka diampunkan dari segala dosa-dosa mereka. Kita ni tak siapa pekat sabar dengan penderitaan. Sabar apabila kita diancam nak buat ibadat tak boleh. Itu negeri lain. Tapi kita lawan juga semayang. Nak bawa ibadat kita ni halal orang. Tapi kita bersabar. Tak siapa situ. Kita ni sabar apa? Sabar maksiat aja. Sabar dengan malah buat amal ibadat. Dengan sabar biar berasa tak buat benda maksiat. Tu perkara tu je tak sabarnya. Betul tak? Tu pun tak boleh. Suruh sabar buat ibadat. Malas sikit. Nak baca Quran pun malas sikit. Nak sembahyang sunat malas sikit. Letih sikit. Cuba ni orang panggil tak boleh kalau tak sabar. Tu nak buat ibadat. Selagi pula buat maksiat.
Marilah depan kita, walaupun indah setara mana, suka setara mana, sebut kata benda ni maksiat, kita tak si. Sebab apa? Sabar. Nak suruh sabar hati lah. Dan sebab Tuhan sebut innallaha ma'as sabirin, Tuhan akan bersama dengan orang sabar. Situ dia duduk. Seterusnya mendapat rahmat Allah untuk memasuki syurga yang dijanjikan. Allah juga bersifat al-wadud, iaitu amat mencintai dengan kuat. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala mahu mengingatkan manusia bahawa Dia adalah amat penyayang dan amat mencintai hamba-Nya. Kasih sayang Allah bukan hanya dilihat apabila Dia memberi kebaikan, malah kesusahan dan kesakitan yang kita alami juga dalam lingkungan kasih sayangnya. Ni kita nak pusing otak kita ni. Ketika Tuhan beri musibah, ketika Tuhan beri kita sakit, itu maknanya salah satu daripada kasih sayang Tuhan. Sebab apa? Bila orang beriman, bila diuji dengan ujian, bila rasa sakit, dia ingat Tuhan. Dia akan sebut, Ya Allah. Tidak kita kan ni, kalau kita berasa demam sikit kan, Allah. Pasal apa? Tuhan sayang kita. Dia kata, dia ni lama tu tak sebut nama aku. Sebut tikus semaya je, Allahu Akbar. Lepas tu tak sebut nama aku. Kena sakit sikit. Dia pun bui sakit kepala lenguh ke apa. Duk telan pandang dia. Allah. Allah. Tidak sebut nama Allah. Jadi, dia kata sini kalau Tuhan uji, we sakit, we gapo tu, dia sayang kita. Dia nak suruh kita sebut nama dia. Tak ada orang menyumpah dah. Ada, hamba ingat kecil-kecil mula dulu. Ni orang lah ke kali ini mati dah Tuhan. Dan yang mana sakit kepala, tahu menapai kepala ni pun nak sakit dia. Ini nyumpah. Kata tak ada apa dia ni. Kita mengaji dia maya ben pun dah. Mana royaknya? Dia menyumpah. Sakit kepala dia pun. Jadi ayat yang ke-15, Dzul Arsyil Majid. Tuhan yang mempunyai arasy yang tinggi kemuliaannya. Ini kita nak bincang sikit. Arasy ya. Dialah Allah yang mempunyai arasy yang amat tinggi kemuliaannya, dan dialah Allah yang maha mulia, tiada yang lebih mulia daripadanya. Bila sebut arasy ni kita tak boleh bahaya. Gapo Tuhan sebut arasy? Baik kita ngaji sikit arasy ni ke mana dah. Berapa besarnya arasy? Dalam akidah kita bincang dah. Ia disebut arasy. Nak kata tak ada, Quran sendiri sebut Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah berada di atas arasy. Baik. Arah ni benda lagu mana? Dia sebut wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Sedang malaikat-malaikat ditempatkan mengawal segala penjuru dan arasy Tuhannya. Pada saat itu dipikul oleh 8 malaikat di atas malaikat yang mengawal itu. Malaikat disebut dalam ayat surah Al-Haqqah ayat 17. Ini tak ditafsir ikut lain dah. Dia sebut malaikat duk pikul arasy. Lepas tu tak lenguh ke dia? Malaikat tidak sebut kita tak makan, tak minum, tak ngatuk. Ada. Hijau dia pikul arasy. Berapa orang? 8. Apa besar mana malaikat dah? Kita ngaji sikit dah. Ni ada udhinali hadis dah. An uhadditha an malikin min malaikatillah min hamalatil arsy. Innama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratun 700 amin. Ini hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata, aku diizinkan menceritakan tentang salah satu malaikat Allah yang memikul arsy. Nabi kata, Tuhan izin aku untuk aku raya malaikat pikul arsy. Nabi tahu dari mana? Nabi Islam yang ada. Nabi tengok sendiri bahawa jarak antara bahagian bawah telinga malaikat ni dengan bahu dia sejauh jarak perjalanan 700 tahun. Ni bukan cerita doang ni. Ni telinga dengan bahu. Kita secekal kan? Dia kata kalau nak tahu jarak tak jarak, butuh atas jarak ni, jalan kaki 700 tahun. Kalau pergi Mekah tak siapa 700 tahun, jalan kaki pergi Mekah. Tu telinga dengan bahu dia. Bahu. Sore-sore malaikat hok pegang arsy. Dan dikatakan malaikat yang memikul arsy memiliki 1200 sayap. Tak kira sayap lagi tu. Telinga dengan bahu. Kanan 1200, kiri 1200 sayap dia. Satu sayapnya sebesar 1200. Nak ayat besar tak usah dia Dia ada 1200 sayap.
1,200 alik kanan, 1,200 alik kiri. So sayap dia cukup untuk malaikat Israfil teduh. Malaikat Israfil ni kecil pada dia. Dia ada 1,200. So sayap dia, malaikat Israfil boleh duduk teduh. Baru so sayap. Ni, hak 2,399 lagi tu tak tahu mana lagi. Nak nampak kau dia? Nak bayar kecil besar. Baik kita ambil pula Israfil pula. Israfil ni dia ada 900 sayap. 900 kanan, 900 kiri Israfil. Bila Israfil buka satu sayap, 1,200 saat dibuka, Jibril boleh berteduh. Jibril kecil pada Israfil. Boleh nampak dah? Jibril saat ni boleh duduk so sayap Israfil. Israfil siapa? Hak juti semboyan sang kekala tu lah. Nak kiamat. Boleh faham tak? Mereka hak duduk pegang arah, so sayap dia ada 1,200 kanan, 1,200 kiri. Israfil boleh duduk bawah. Teduh so sayap dia aja. Israfil pula dia ada 900 kiri, 900 kanan. Kalau dia buka sayap dia, Jibril pula boleh duduk bawah so sayap dia. Pas Jibril pula pasal mana? Jibril pula 300 sayap kanan, 300 sayap kiri. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril, ketika dia terima surah, kalau tidak surah Al-Mudaththir, Jibril jelma dengan tubuh dia sendiri. Aku nak tengok Jibril lagu mana. Jibril tunjuk so sayap. Daripada 900 sayap dia, Nabi tengok penuh langit bumi. Apa lagu mana? Sebab itulah dia sebut dalam hadis yang lain. Jibril kan dia jumpa so tiang arasy. Dia ada, kalau tidak silap ada 3 benih, 390 3 benih ya. Sayap. Tiang arasy. Dia jumpa so tiang arasy, dia nak pergi ke arasy yang kedua, letih dia terbang. Tak jumpa. Allah sebesar-besar Jibril. Ya Jibril tak dia buka so sayap dia penuh langit bumi. Enggak dia ada 900 sayap. Setara tu punya sayap ada 900 so sayap besar langit bumi. Kebah tu kan. Nak cari tiang kedua tak jumpa, letih. Ya Allah. Nak royak ke apa? Allah kita ni kecil belih. Tapi nelan kecil. Nelan ngaku Tuhannya perang. Cuba banding dengan Tuhan. Tak tahu Tuhan lagu mana lah. Tuhan sendiri yang bukan berjirim, bukan berjisim lah. Mana Tuhan? Ciptaan dia melekat gitu mana. Jadi boleh bayang ada aras bersama mana. Masuk ke hamba ayat sana ni. Boleh cerita kat orang bersama mana aras. Start daripada dia melekat je piku dia. Israfil tu kecil lagi. Jibril kecil. Kecil Jibril pun so sayap penuh langit bumi. Allahu Rabbi. Dan satu sayap ini telah menutup seluruh alam dunia. Dan dalam riwayat yang lain dia kata Nabi boleh tengok setelah Nabi pergi Isra Mi'raj, Jibril tunjuk semua 900 sayap dia. Moga dak atas ni bumi tak tahu mana dah, besar-besar buti mana tak nampak lah bumi. Bila Nabi naik atas, Jibril tunjuk 900 sayap dia. Ya Allah. Besar. Aku ni siapa dia je kecil bel ni. Duduk dalam peta Malaysia cari tak jumpa dah. Okey. So lagi bunyi bel tu. Fa'alul lima yurid, yang berkuasa melakukan segala yang dikehendaki. Dia ni cara kita nak kenal Tuhan. Tuhan ni belah ni punya benda tu. Okey. Berkuasa melakukan segala yang dikehendaki. Allah yang berkuasa melakukan apa saja yang dia mahu. Dialah sahaja yang menentukan segalanya. Dalam hubungan ini Allah memerintahkan manusia memohon kepadanya melalui doa. Oleh kerana kita tahu Tuhan ni fa'alul lima yurid. Ini satu lagi sirah balarah dia guna. Fa'al, dia tidak guna perkataan fa'il. Fa'al, yang boleh buat apa saja yang dia kena, yang dia kehendaki, tak ada batas, tak ada sempadan, tak ada siapa dia boleh sekat.
Jadi kita ni oleh kerana kita tengok Tuhan ni setara tu punya besarnya kejadian dia tu pencipta segala-gala, dia boleh buat apa saja dia nak buat. Tugas kita hanyalah untuk memohon doa dan terpulang kepada Allah untuk memperkenankan sebaliknya. Tugas kita hanyalah berdoa, dan tugas Tuhan ialah sama ada memperkenan ataupun menolak doa kita. Itulah dia. Sebab tu, dan sehingga kan dalam hadis Nabi menyebut bahawa orang yang tidak taksir berdoa ni kira orang yang sombong. Kerana kita tahu kita ni terlalu kecil, terlalu kerdil, terlalu berkehendak, terlalu berajak kepada Tuhan. Maka fa'aksiru bid-doa, maka hendaklah perbanyakkan doa. Amun nak sebut sekali lagi kan? Acak kali dah sebut. Tolonglah baca doa ketika sujud. Dah? Ingat dah? Doa ni boleh juga. Sebab paling mustajab doa ialah ketika sujud. Nak sebut sekali lagi ni. Sebut dah. Aqrabu ma yakunu abdi mir rabbi wa huwa sajidun. Yang paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud, Nabi kata, fa aksiru bid doa, maka perbanyakkanlah dengan doa. Ketika kita baca subhana rabbiyal a'la, tu bukan doa. Bila orang tua kita ajar, kita jumpa dalam buku perukun ni, kita duk gahap tu pakai bila-bila. Cuba cari getek gapo benda yang kita baca selain pada subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Tu tasbih sebenarnya. Kita puji Tuhan, subhanallah, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dah. Pak kita nak doa mana? Tikutlah nak minta. Mana doa lagu mana? Banyak ke doa. Hak paling rekas sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak kita kena tu. Balik kena tu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Baca tu. Pas boleh kau doa hak Melayu, gini nah hamba sebut dah mula. Doa kau Melayu ada dua pendapat. Kalau mengikut mazhab Syafi'i kita tak boleh talaffuz, tak boleh sebut kau Melayu. Maka boleh doa kau dalam hati. Mazhab lain boleh. Kalau tidak silap sama mazhab Imam Ahmad Hanbali, boleh doa mengikut bahasa yang kita faham. Ya Allah kita kumurahkanlah rezeki, tapi tak salah pasal kita pakai mazhab Syafi'i dah. Jadi nak doa, nak minta seni, duk gapo, nak anak nak periksa kau bergapo, dah banyak ke kita berajak dengan Tuhan ni. Cuba doa ketika sujud, tidak nanti kau semaya ajak saja. Semaya fardu doa. Lepas tu nak doa lagu mana? Doa dalam hati. Jangan sebut dah. Kita nak keluarkan daripada khilaf ulama tadi, kita nak ambil pendapat daripada mazhab Syafi'i, jangan sebut kot dalam bahasa Melayu. Dah. Doa dalam hati. Kena lama lah sikit sujud. Bahasa Arab tak apa. Kat mudah je apa. Nak kita misalnya kalau kita sakit, hak Nabi ajarkan, Allahumma rabban nas adhibil bas. Ishfini anta syafi. Shifa'un la yughadiru saqama. Itu Nabi ajar. Itu doa kalau kita sakit kan. Jadi kita ketika sujud dia kita baca. Hak ni hamba baca kan. Walau tak sakit pun kita baca. Allahumma rabban nas azhibil bas. Ishfini anta syafi. La shifa illa shifauka. Shifa la yughadiru saqama. Itu kena hafal sikit dah. Banyaklah doa-doa kita cari doa, kita masuk situ. Pasal apa? Sebabnya kita faham Tuhan ni duduk dia fa'alul lima yurid dalam ayat tadi, dan dia sebut dalam tafsir dia atas bukti inilah dia berajak kepada kita sebagai hamba, dia boleh buat apa saja nak, terletaklah kepada doa. Sekat tu dah.